أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Najwan Nur Hakim bin Muhammad Nasri. Nombor metrik 050021. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentang tajuk tugasan saya iaitu tanda-tanda kiamat menurut dalil dan kronologi. Sebelum saya pergi ke topik utama iaitu tanda-tanda kiamat menurut dalil dan kronologi ini, saya akan menceritalah sedikit berkenaan dengan kiamat ni. Bila sebut pasal kiamat ni, kita sebagai umat Islam ni wajib mempercayai dan wajib mempercayai bahawasanya hari kiamat tu pasti akan berlaku, wajib akan berlaku. Bila sebut pasal kiamat ni, semua orang tak tahu bilanya akan berlaku. Semua tertanya-tanya bilanya akan berlaku. Tetapi yang tahu bilanya berlakunya kiamat ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun tak tahu, malaikat pun tak tahu bilanya berlaku. Tapi tanda-tanda kiamat tu ada bagi tahu dalam hadis. Bila sebut pasal kiamat ni, kita kena faham ia merupakan hari kebangkitan dan pembalasan bagi semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala selepas dimatikan. Sebab apa proses ini merupakan satu bentuk penilaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang menentukan tempat kekal abadi sama ada syurga ataupun neraka. Makna pada hari kiamat ni tak tumpu kepada perkataan Yaumul Al-Qiyamah sahaja, bahkan terdapat pelbagai variasi perkataan yang berkaitan dengan kiamat, antaranya dalam Al-Quran Karim, Yaumul Akhirah, Yaumus Sa'ah, Al-Waqi'ah, Al-Khariyah, Al-Zalzalah dan lain-lain. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan tanda-tanda kiamat menurut dalil dan kronologi. Ada satu hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, meriwayat hadis ini dari Huzaifah bin Asid dengan lafaz lain iaitu, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga ada 10 tanda sebelumnya. Khas di timur, khas di barat, khas di jazirah Arab, asap, dajjal, binatang bumi, Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat dan api yang keluar dari jurang. Ada yang mengiringi manusia, itu adalah hadis. Okey, berdasarkan hadis ini terdapat 10 tanda-tanda hari kiamat yang menceritakan iaitu perkara ini secara umum tidak terdapat percanggahan pendapat di kalangan ulama. Walau bagaimanapun mereka ada berselisih pandangan dari segi urutan iaitu kronologi. Tanda-tanda kiamat bilanya akan berlaku itu adalah ada satu berselisih pendapat berkenaan dengan itu. Berdasar pengamatan saya iaitu saya tak menemui nas-nas yang sahih bagi menjelaskan secara terperinci mengenai turutan tanda-tanda besar hari kiamat, di mana tanda-tanda besar yang disebutkan di dalam hadis-hadis hanyalah penyebutan secara keseluruhan, bukan secara terperinci, walaupun kebanyakan hadis-hadis ini dicantumkan tanda-tanda besar secara berturutan kerana lafaz-lafaz tersebut menggunakan huruf waw ataf iaitu kata sambungan, sedangkan huruf waw ataf ini tidak menunjukkan tertib atau berturutan. Seterusnya, kita akan pergi, saya akan ringkaskan berkenaan dengan pendapat ulama lah berkenaan dengan tanda-tanda kiamat menurut dalil dan kronologi. Bila sebut berkenaan dengan pendapat ulama ni, terdapat ramai ulama-ulama yang menceritakan dan membahaskanlah berkenaan dengan bilanya akan berlakunya kiamat, bukan bilanya, kronologinya, bila kiamat tu, menurut dalil tu. Terdapat ulama yang menceritakan iaitu antaranya Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Katsir, At-Tabrani rahimahullah pun ada banyak menceritakan, Imam Ahmad. Banyak dalam hadis-hadis dia menceritakan berkenaan dengan tanda-tanda besar lah sebelum berlakunya hari kiamat. Tapi saya nak rumuskan atau nak meringkaskan apa yang saya buat tugasan ini. Banyak yang saya dapat dalam input ini dan saya akan cuba ringkaskan susunan-susunan yang akan berlaku sebelum berlakunya hari kiamat. Okey, yang pertama, apa yang saya baca lah berkenaan dengan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh, antaranya yang pertama, jumhur ulama mengatakan dia akan sebelumnya, yang pertama akan munculnya Dajjal. Yang kedua akan turunnya Nabi Isa ibnu Maryam. Yang ni pun kita dah maklum dah, Nabi Isa akan turun dan akan bunuh Dajjal. Dajjal ni pun kita dah tahu dia akan, orang kata apa, akan turun dan akan mengeluarkan fitnah lah. Dia akan mengaku dia sebagai Tuhan. Kita pun faham benda ni.
Seterusnya nombor 3, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Yang ni yang akan turunlah ketika dunia ni. Yang keempat, matahari terbit dari barat. Yang kelimanya, keluar binatang iaitu dipanggil Ad-Dabbah dari perut bumi. Seterusnya yang keenam ni, keluar asap yang tebal iaitu Ad-Dukhan lah. Kita pun faham ni. Yang seterusnya, nombor 7, 3 gempa bumi yang akan berlaku iaitu gempa bumi di timur, seterusnya barat dan di semenanjung Arab, iaitu berlaku sebelum kehancuran alam ini. Lepas tu akan keluar api yang mengiringi manusia. Okey, yang ni berdasarkan ringkasan sajalah apa yang saya baca. Bila kalau nak tahu yang berkenaan dengan lanjut, boleh buka lah mana-mana kitab atau mana-mana rujukan yang boleh menceritakan berkenaan ini. Apa yang saya boleh simpulkan berkenaan dengan kiamat ni, kiamat merupakan hari kebangkitan dan pembalasan bagi semua makhluk Allah SWT selepas dimatikan. Proses ini merupakan satu bentuk penilaian oleh Allah SWT kepada hamba-Nya bagi menentukan tempat kekal abadi sama ada syurga ataupun neraka. Oleh itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui bila terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini telah dibuktikan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara kesimpulannya, semua umat Islam di dalam dunia ini perlulah bersedia dalam menghadapi hari kiamat kerana hari kiamat pasti akan berlaku. Itulah kesimpulan yang boleh kita bagi tahu. Tak kira lah yang mana yang akan berlaku dulu, tapi kita sebagai umat manusia ni perlulah bersedia dan untuk bawa bekalan untuk menghadapi saat-saat itu, iaitu hari Al-Qiyamah. Wallahu alam. Sekian daripada saya.